نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taufik selepas Allah memberikan hidayah kepada kita. Setelah jelas kita dengan sesuatu ibadah dari sudut ilmunya, maka Allah berikan pula kekuatan kepada kita untuk kita melangkah kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara nikmat yang tidak diperolehi oleh semua orang Islam. Hanya bagi orang-orang yang mencari, yang ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang Allah akan anugerahkan taufik kepada kita. Maka tuan-tuan, bersyukurlah Allah mempermudahkan, Allah menggerakkan hati kita, mudah kita nak melangkah kaki keluar daripada rumah kita, meninggalkan urusan kerja kita sementara waktu untuk kita berjumpa pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita untuk berjumpa, bertemu dengan dia kerana Allah rindukan kepada hamba-hambanya. Yang wajib, salat yang wajib 5 kali dalam sehari. Muazzin akan memanggil kaum muslimin dengan laungan azan. Sehingga kan kalau kita tengok, kalau betul-betul orang Islam menyedari tentang laungan azan itu, sebenarnya itu adalah jemputan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muazzin itu hanyalah orang yang melaungkan sahaja apa jemputan yang Allah bagi, yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Okey, di antara part-part yang penting dalam azan itu adalah apabila muazzin mengatakan hayya 'alas salah, di situ adalah jemputan daripada Allah dengan penuh kasih sayang. Jom, marilah. Allah bukan kata hayya. Dalam bahasa Arab ada 2 perkataan yang hampir sama sebutan dia. Yang pertama seperti mana yang ada di dalam azan, hayya. Dan yang kedua, hayya, ha, huruf ha. Yang azan, dalam azan, hay, huruf ha. Ada berbeza maksud di situ. Hayya seolah-olah macam memanggil untuk bersegera, tapi dalam keadaan yang tergesa-gesa macam itulah. Hayya. Dia macam biasalah, macam tak ada pujuk rayu di situ. Bila disebutkan hayya 'ala salah, itu adalah panggilan jom yang paling lembut yang Allah gunakan untuk memanggil hamba-hambanya. Kemudian Allah jemput pula, Allah ajak pula hayya 'alal falah. Marilah kita datang ke masjid. Kenapa? Kerana dengan datang ke masjid ini, dengan salat berjamaah ini, di sinilah adanya kejayaan.
apakah yang dimaksudkan kejayaan di situ? Kalau dalam bahasa Arab, dia detailkan lagi. Dia bezakan antara al-falah dengan an-najah. An-najah, biasanya kalau anak-anak kita yang menghadapi peperiksaan, mereka memperolehi keputusan yang sangat cemerlang, itu kita kata kejayaan. Kejayaan itu diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai an-najah. Kerana kejayaan itu bersifat sementara sahaja dan dia tidak menyeluruh. Tetapi Allah menggunakan perkataan al-falah. Al-falah itu maksudnya kalau kamu datang bertemu dengan aku, datang ke rumah aku, mengerjakan salat secara berjamaah, aku akan anugerahkan kamu kejayaan. Bukan sahaja kejayaan di dunia, tetapi yang paling penting adalah kejayaan kita ketika kita di akhirat nanti, penghujung pengakhiran kehidupan kita. Sudah semestinya kejayaan yang kita inginkan di dunia ini adalah kehidupan kita dalam keadaan yang mendapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah kita harta sedikit, biarlah kita rumah kecil, kerja biasa-biasa, tetapi redha Allah meliputi kehidupan kita. Itu lebih penting, lebih baik kehidupan orang yang kerja biasa-biasa tetapi kehidupan dia seimbang di dalam menjaga hak manusia dan juga di dalam menjaga hak dia dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita fikirkan kehidupan ni di dunia ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti persinggahan orang yang sedang perjalanan yang panjang dalam musafir, dan dia singgah sekejap berteduh di sebatang pohon yang rindang, sekadar untuk menghilangkan lelah dan penatnya kerana perjalanan yang panjang. Tetapi setelah dia hilang penat dan dia mempunyai tenaga semula, dia akan meneruskan semula perjalanan untuk menuju ke destinasi dia yang sebenar. Jadi dunia ini diibaratkan sebagai tempat persinggahan yang pokok tadi tu. Sekejap sahaja tuan-tuan kita hidup di dunia ni tuan-tuan. Sebab tu di dalam Al-Quran, apabila orang kafir mati sahaja mereka telah ditunjukkan seksaan-seksaan, azab-azab. Mereka ditunjukkan neraka. Mereka ditunjukkan neraka sebagai satu azab juga. Bila ditunjukkan neraka merupakan satu azab juga bagi orang yang berada di alam barzakh. Belum lagi fitnatul qubur, yang mana Nabi mengatakan semua orang yang mati akan menghadapi fitnatul qubur. Apakah fitnatul qubur? Apabila kubur itu menghimpit kita sehingga bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri, berselisih. Dan itu Nabi kata kita tidak dapat melepaskan diri daripada fitnatul qubur. Dengar itu saja tuan-tuan, kita dah rasa Masya Allah, betapa ngerinya. Dan kita kena buang stigma pemikiran yang muda panjang umurnya, yang tua tak lama lagi. Salah tu tuan-tuan. Kita tengok orang muda banyak yang pergi dulu. Orang yang macam saya pun ramai yang pergi dulu. Orang-orang yang dah berumur emas masih lagi ada panjang umurnya. Sebab itu dalam agama Nabi mengatakan yang paling baik sebagai seorang manusia itu apabila umurnya itu bermanfaat, dimanfaatkan untuk menjalankan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
antara perkara yang boleh menyebabkan kita ini bersemangat, kita tetap istiqamah, adalah dengan cara kita datang ke masjid, kita duduk di dalam kuliah. Kita duduk di dalam kuliah, kita dengar peringatan-peringatan daripada penyampai, daripada para asatizah. Kita mendengar peringatan-peringatan daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan apa sahaja bidang. Kerana itu boleh meneguhkan hati kita supaya kita tetap istiqamah. Kalau tuan-tuan nak menilai ataupun tuan-tuan nak merancang bagaimana untuk istiqamah, ini kita pergi sikit kepada pandangan ahli psikologi. Ahli psikologi mengatakan, sekiranya kita melakukan sesuatu perbuatan selama 21 hari, maka insya-Allah selepas itu kita akan dapat istiqamah. Maksudnya, kehadiran kita solat jemaah di masjid ni seperti kita makan nasi. Kita makan nasi setiap hari, kita tak pernah miss makan nasi. Kadang-kadang je lah miss. Tapi sepanjang hidup kita, kita tak lupa makan nasi. Hatta kalau kita pergi majlis orang, orang tu menyediakan makanan ringan ataupun makanan barat, tapi balik nanti kita sulam dengan nasi lagi. Maksudnya nasi ini adalah menjadi sebahagian daripada rutin kehidupan kita. Dia dah menjadi satu tabiat kepada kita. Sama jugalah dengan solat jemaah. Kalau kita melazimkan diri tanpa miss selama 21 hari, dikatakan, ini mengikut kajian ahli psikologi, kita mampu untuk beristiqamah selepas itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita untuk hamba-hambanya tempat untuk membantu kita untuk beristiqamah, iaitu di bulan Ramadan. Bukankah bulan Ramadan itu Allah sediakan sebulan untuk kita beristiqamah? Kita hadir, itulah peluang kita. Kerana yang akan menganugerahkan istiqamah ini bukanlah kelaziman kita itu sebenarnya, tetapi yang menganugerahkan istiqamah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bagi istiqamah kepada kita, Allah yang tetapkan hati kita. Kita doa selalu, tsabbit qulubi ala dinik, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan di dalam mentaati. Jadi antara perkara yang penting, aktiviti yang penting yang ada di dalam surau ataupun masjid ialah halaqah al-zikr, kuliah ilmu, yang mana Nabi SAW mengingatkan para sahabat, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Nabi kata kepada para sahabat, kalau kamu lalu kebun-kebun daripada syurga, farta'u, berhenti sekejap untuk makan, untuk minum. Para sahabat tak faham, syurga itu selepas hari kiamat nanti baru kita dapat syurga. Tapi Nabi dah sebutkan kepada sahabat, singgahlah taman-taman syurga. Jadi para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan, yang engkau maksudkan dengan taman-taman syurga? Maka Nabi mengatakan, hilaquz zikir, halaqah zikir. Halaqah zikir itu adalah halaqah kuliah yang menceritakan tentang halal dan haram, yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menceritakan tentang apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis. Itu hilaq zikir. Okey. Jadi ini adalah medan dia.
yang perlu kita teruskan. Mohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita istiqamah. Tuan-tuan, pada malam ini saya terfikir tadi semasa saya balik daripada Bandar Seri Putra. Saya bekerja di kuis, saya mengajar di kuis. Balik tadi saya fikir, apakah pengisian yang boleh saya berikan kepada ahli qaryah, ahli jamaah di sini. Maka saya teringat satu hadis yang agak panjang, tetapi hadis itu berkait dengan keadaan manusia di padang mahsyar. Dia berkait, maksudnya dengan hadis yang lain, dengan manusia, keadaan manusia di padang mahsyar. Maka sebelum saya pergi kepada hadis yang panjang itu, saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana keadaan manusia ketika dia dibangkitkan dan diiring ataupun dihalau ke padang mahsyar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla." Nabi berikan 3 keadaan manusia. 3 keadaan manusia bila dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Nabi mengatakan manusia ini akan dihimpunkan di padang mahsyar. Pertama, dalam keadaan hufatan. Hufatan bermaksud berkaki ayam, tidak berkasut. Uratan, tidak berpakaian, maksudnya bertelanjang. Ghurla, dan dalam keadaan belum berkhatan. Dalam bahasa Arab, berkhitan. Manusia dilahirkan seorang bayi, keadaan dia tidak berpakaian, tidak berkhitan. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama, tapi bukan dalam bentuk bayi lah. Manusia akan dalam keadaan berkaki ayam, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Dan para malaikat membawa manusia ini ke padang mahsyar. Tetapi akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kepada manusia. Dan manusia yang pertama yang akan dipakaikan dengan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Nabi katakan, inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama yang akan dipakaikan dengan pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apakah pakaian itu? Pakaian yang dimaksudkan adalah pakaian yang ketika kita menjadi jenazah, kain kafan yang dipakaikan kepada kita, pakaian itu nanti yang akan dipakaikan semula kepada kita pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar ini tuan-tuan, keadaan dia sangat nafsi-nafsi. Kalau di dunia, kalau orang tak betul, kita dulu pernah ada sekali tengah dalam di tengah-tengah KL kan, orang tengah dalam traffic jam, tiba-tiba ada lelaki pondan, dia tidak berpakaian, berjalan-jalan di atas divider. Orang jadi memberi perhatian kepada dia, maksud, jadi satu benda yang kecoh, satu benda yang viral. Tetapi nanti di padang mahsyar, walaupun kita tidak berpakaian, tak ada siapa yang teringin nak tengok kita. Sebab semua orang dengan urusan masing-masing, memikirkan hal keadaan, nasib diri masing-masing. Kerana duduk di padang mahsyar itu sebenarnya adalah untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Dan kita akan berada di padang mahsyar itu selama 50 tahun dengan menggunakan
kaedah kiraan hari kiamat. Kalau kita nak samakan dengan hari di dunia, satu hari pada hari akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun di dunia. Satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau kita duduk 50 tahun di padang mahsyar di hari kiamat, saya sempat kira-kira tadi, kita akan duduk 18,250,000 tahun menunggu giliran ataupun menunggu proses yaumul hisab, proses untuk pengiraan pahala dan dosa kita. Allahu akbar. Kita di sini pun hidup rata-ratanya 60 tahun. Bayangkan tuan-tuan, 18,250,000 tahun. Punya lama kita berada di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu tuan-tuan digambarkan tersangatlah dahsyat sesetengah keadaan manusia itu. Tadi yang pertama, mereka dibangkitkan dalam keadaan berkaki ayam, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Dan di antara mereka itu ada yang berjalan kaki, dan ada yang berkenderaan, dan ada yang berjalan di atas wajah-wajah mereka sendiri. Itu yang pelik. Para sahabat pun dengar itu pelik. Mereka tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir ni mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka? Kita berjalan dengan kaki." Kan? Bayangkan macam mana orang berjalan dengan, kita nak tegakkan kepala kita di atas lantai. Untuk kita tegak macam tu susah kan? Ataupun kita nak berjalan dengan dua tangan kita pun dengan kaki di atas, itu pun tak semua boleh buat. Gimnastik je, orang yang dalam bidang gimnastik je yang boleh mampu untuk ni. Ini orang gimnastik pun tak boleh buat, jalan di atas wajah. Kan Nabi kata, sebagaimana Allah berkuasa untuk memperjalankan manusia dengan kedua, itu juga merupakan satu bentuk azab. Satu bentuk azab yang Allah sediakan pada orang-orang yang tertentulah. Yang kita tahu, orang yang mendahrakai, orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa lagi keadaan di dalam padang mahsyar? Di padang mahsyar, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang juga agak panjang juga, tapi ini nak menceritakan tentang kepanasan yang ada di padang mahsyar. Nabi menyebutkan, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi. Matahari pada hari kiamah nanti, dia akan duduk dekat dengan manusia. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sehingga kan dikatakan jarak matahari dengan manusia yang di padang mahsyar itu adalah sejarak mil. Dan difahami dalam hadis ini, orang Arab memahami al-mil ini dengan dua makna. Pertama, mil ini membawa maksud jarak jalan satu batu. Dan satu lagi, mil ini bermaksud sebatang celak. Penyapu celak tu, dulu masa orang dulu pergi Mekah selalu bagi hadiah celak dalam bekas tembaga tu. Saya bagi contoh lah supaya kita nampak dia punya gambaran kan. Ada batang tu kan, saya rasa tak sampai 2,5 inci kot, ataupun 3 inci macam tu lah. Maksudnya matahari setinggi itu. Maksud tidak sampai sejengkal. Kita duduk selama 180,250,000
tahun di padang mahsyar dalam keadaan yang begitu. Bagaimana keadaan manusia? Adakah ada yang terkesan dengan matahari, maksudnya jadi hangus ataupun menggelegak? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang digambarkan, manusia tetap dalam keadaan yang asal, tetapi dia tidak terlepas daripada merasai panasnya matahari. Rasa panas, tapi badan fizikal tetap sama. Allah hanya merasakan seksaan itu sahaja. Fizikal Allah tidak ubah. Dan ketika itulah Nabi SAW mengatakan manusia ketika itu ada yang peluhnya sehingga buku lali. Yang peluhnya ke buku sehingga buku lali itu mengikut amalannya. Bila banyak lagi dosa, ada yang dosanya banyak, peluhnya meninggi sehingga ke betis, ke lutut, ke pinggang, ke bahagian dada, dan sehingga Nabi SAW menunjukkan di bahagian sini. Maksudnya seolah-olah macam dia mandi di lautan, dia terpaksa bernyawa macam tu, ambil nafas, kerana dia lemas dengan peluh dia sendiri. Bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan. Kerana ini bersifat individu, dia bergantung kepada amal dia. Dan bertitik tolak daripada inilah tajuk yang saya nak berikan pada malam ini. Walaupun mungkin masa tidak banyak, tetapi mungkin sempat untuk saya bacakan hadis. Antara golongan yang Allah berikan naungan, perlindungan, lindungan daripada panas matahari di padang mahsyar. Antara golongan. Tapi di dalam hadis ini disebut 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la zillah illa dhilluh. 7 golongan yang mana Allah akan memberikan naungan kepada mereka, di mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Secara umumnya kita faham pemimpin yang adil ini kalau dalam peringkat negara, Perdana Menteri kita lah, ataupun sesiapa yang ada lah bersama dengan Perdana Menteri kita, mereka itu adalah pemimpin. Kalau di dalam komuniti kita, mungkin persatuan penduduk, ada pemimpin. Di masjid dan surau ada jawatan kuasa, di situ ada ahli-ahli jawatan kuasa, maka di situ juga ada pemimpin. Kalau kita menjalankan tanggungjawab dan amanah kita dengan adil, insya-Allah kita akan termasuk di dalam golongan ini. Yang kedua, syabun nasha'a bi'ibadati rabbih. Seorang pemuda, tak sebut rajulun, dia tidak sebut rajulun. Rajulun ni seorang lelaki, tapi disebut syab. Syab ini pemuda. Nasha'a bi'ibadati rabbih. Dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Tuhannya. Orang muda, biasanya orang muda ni dia leka dengan kehidupan muda dia. Tetapi yang Allah bagi naungan ini adalah pemuda yang wara, pemuda yang saleh. Allah akan bagi naungan. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Ini poin yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid.
itu juga adalah golongan yang Allah akan selamatkan nanti di padang mahsyar. Dan inilah tuan-tuan, kita sedang berusaha lah sebenarnya. Semoga kita, kalau tak dapat yang golongan yang pertama, mungkin kita masuk golongan yang ketiga. Golongan yang kedua mungkin tak ada harapan dah kot. Golongan yang kedua yang ni lah, pemuda kan. Kita mungkin golongan yang ketiga, insya-Allah. Kemudian rajulani yatahabbani fillah. Dua orang lelaki ataupun dua orang yang mereka ini berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, mereka berhimpun, mereka berjumpa kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah juga kerana Allah. Ini kawan yang sebenar. Dia bukan sahabat. Sahabat ni mungkin kita ambil yang umum. Kita ambil hubungan kita sesama Muslim secara umum. Muslim yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, dia tidak akan menyembunyikan kebenaran. Selalu memberi nasihat, selalu membetulkan sahabat dia. Sahabat dia buat salah, dia tidak segan untuk tegur. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang ni dia rapat, tapi bila kawan dia buat salah, kita kata, kau rapat dengan dia, pergilah tegur kawan kau tu, ajaklah dia ke masjid. Tak naklah aku, nanti dia marah pula. Kadang-kadang kita dengan sahabat kita, kawan rapat pun kita tidak menjalankan tanggungjawab kita, memberi nasihat. Jadi orang yang nak jadi dua orang yang bertemu kerana Allah ni, dia kena, jiwanya kena besar. Orang marah dia tak kisah, yang penting dia sampaikan benda yang memberi manfaat kepada saudara dia. Kemudian yang seterusnya, rajulun atatshu imra'atun zata mansibin wa jamalin, seorang lelaki yang didatangi oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan. Mungkin dia keturunan yang keturunan bangsawan mungkin, ataupun anak-anak orang yang berada, dan juga mempunyai rupa paras yang jelita, yang menggoda dia untuk menjurus kepada perzinaan. Maka lelaki ini, kalau kita tengok perempuan yang datang menyerah diri begitu, ibarat dia menyerah diri kepada kucing yang sedang lapar. Kalau kita tengok di orang kata yang biasanya, kita agak sukar kan? Tetapi kalau ada lelaki yang begitu, maksudnya datang tu perempuan yang menggoda dia, dan dia mengatakan faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini juga adalah orang yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Kemudian wa rajulun tasaddaqa fa akhfahu, seorang lelaki dia bersedekah, kemudian dia menyembunyikan perbuatan sedekah dia itu. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak mengetahui tangan kirinya tentang apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Maksudnya ini betul-betul ikhlas ni, sedekah ni senyap-senyap, kerana dia nak menjaga keikhlasannya. Tapi tidaklah pula saya melarang tuan-tuan, kalau orang nak tangkap gambar sumbangan, jangan tangkap gambar, tak bolehlah pula tuan-tuan. Kadang-kadang benda tu dia rasmi kan. Kita lah kena beri peringatan kepada diri kita lah. Semasa kita beri sumbangan, mungkin kita serahkan mock check dan sebagainya, kita ikhlaskan, dan kita mengharapkan ada kebaikan
daripada gambar itu. Mungkin orang lain yang membaca kisah kita menderma itu, mereka ingin juga menderma kerana kita menderma. Kita tune kat situlah tuan-tuan. Tetapi yang sebaiknya kita kena ikhlas dan jangan kita heboh-hebohkan kepada orang tentang apa yang telah kita sedekahkan. Dan akhir sekali, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seorang lelaki yang mengingati Allah seorang diri secara bersendirian di malam hari. Fafadat aynahu, dalam keadaan dia menitiskan air mata mengenangkan dosa-dosa yang dilakukan kepada Allah. Kalau kita melakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang tadi, 7 jenis golongan yang telah saya bacakan tadi, itu melayakkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita di padang mahsyar daripada menghadapi panas matahari di padang mahsyar yang dikatakan tadi sejauh 1 mil tidak sampai sejengkal. Mengambil kisah, kembali balik kepada golongan yang ketiga, rajulun qalbuhu muta'alliq fil masajid, lelaki yang mana hatinya terpaut dengan masjid. Para ulama, antaranya ahli ilmi, antaranya al-Imam Nawawi, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang terikat hatinya dengan masjid adalah orang yang datang ke masjid dan menunaikan salat berjamaah. Bukan datang masjid untuk tidur sekejap, tumpang tidur, bukan. Dia datang ke masjid untuk tujuan dia salat berjamaah ataupun i'tikaf, ibadah dan sebagainya. Jadi salat berjamaah ni tuan-tuan, kalau kita huraikan lagi tentang salat berjamaah ni, ya bagaimana yang kita maklum, pahalanya Allah bagi 27 kali ganda lebih daripada orang yang salat seorang diri. Itu kita dah maklum dah tuan-tuan. Saya tambah sikit malam ni. Antara perkara-perkara yang istimewa yang menjadi fadilat kepada salat berjamaah adalah pada saf yang pertama. Saf yang pertama. Bagi tuan-tuan yang pernah mengerjakan umrah atau mengerjakan haji, mungkin tuan-tuan pernah duduk di Masjid An-Nabawi. Tuan-tuan melihat apabila dibuka masjid itu, orang akan berlari daripada pintu utama masjid untuk pergi ke Raudah. Berlumba-lumba berlari kerana merebut tempat-tempat yang dikatakan Raudah. Dan Raudah kita di sini adalah saf yang pertama. Nabi SAW mengatakan, kalaulah manusia itu tahu apa yang Allah sediakan pada saf yang pertama, sudah pasti akan ada pihak yang membuat undian. Jangan pergi dulu, cabut undi dulu. Siapa yang dapat undi, barulah dia boleh duduk dekat saf yang pertama. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, wallahu ta'ala alam, mungkin di tempat lain lah yang saya tengok tu tuan-tuan, bila ada kosong saf yang pertama, sila kita bagi orang lain untuk pergi ke saf yang pertama. Dan orang tu pula kata, sila, maksudnya kita bertolak-tolak. Lepas ini jangan tolak-tolak dah tuan-tuan. Ada je, tak payah tunggu dia kata pergi, kita je terus masuk, supaya kita mendapat kelebihan duduk di dalam saf yang pertama. Assalamualaikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan saya sambung sikit tuan-tuan tentang fadilat salat berjamaah. Para malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Sepanjang kita menunggu sebelum muazzin mengucapkan iqamah, kita tunggu sementara salat didirikan, para malaikat berpusu-pusu mendoakan kita supaya kita diampunkan dosa dan diberikan rahmat. Dan dalam perjalanan kita daripada rumah kita, kita akan melangkah kaki. Langkah yang pertama akan menghapuskan dosa, dan langkah yang berikutnya akan menaikkan kedudukan kita, darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat kita di sisi Allah, pada Allah kita ni berada di darjat yang tinggi. Cuma kita tak rasa dan kita tidak nampak. Tetapi hakikatnya begitu. Satu langkah diampunkan dosa, satu langkah lagi diangkat darjat kita,
sehingga kita berada di kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengakhiran tuan-tuan, saya ingin membawa satu kisah benar yang berlaku kepada, bukan berlaku kepada saya, tetapi saya yang melihatnya. Seorang pelajar di tempat kami, baru ini dalam bulan lepas, tak silap saya, setelah maghrib kami menerima berita seorang pelajar meninggal dunia. Lalu saya pun datang, pergi ke asrama, dan memang polis sedang ambil kes untuk memastikan kematian dia tu, sebab kematian. Tetapi apa yang boleh saya katakan, kematian yang saya lihat pada pemuda ini, saya boleh relatekan dengan 7 golongan tadi. Golongan yang kedua tu, syabun nasya'a bi'ibadati rabbih, pemuda yang hidupnya dihabiskan untuk beribadat kepada Allah. Kematian budak tadi, remaja tadi, berumur 19 tahun, pelajar matrikulasi di kuis. Bila dia buka kain itu, muka dia macam orang yang sedang tidur. Kita rasa dia tak mati lagi, kita rasa dia sedang tidur. Kemudian saya minta sahabat saya, sebab dia yang buka tu, saya kata cuba pegang dia punya dahi dia, dan bila dia gosok dahi dia, berpeluh. Dahi dia berpeluh sebagai tanda husnul khatimah. Bila dia sedikit, siapakah budak ni sehingga matinya dicemburui oleh ramai orang, termasuk saya sendiri cemburu dengan kematian yang husnul khatimah, yang kita selalu berdoa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, sudahkanlah kami dengan kematian yang baik, dan jangan engkau sudahkan kami dengan kematian yang buruk. Tetapi budak ini telah mendapat husnul khatimah. Rupa-rupanya budak ini sendiri adalah seorang hafizul Quran, seorang hafiz. Dia orang yang ada penyakit epilepsi. Epilepsi ni penyakit sawan, dan kematian juga disebabkan sawan tu. Dia sawan seorang-seorang dan dia meninggal kerana oksigen tak sampai ke otak. Jadi dia meninggal sebab tak ada orang yang perasan dia kena sawan. Semasa dia belajar di Ma'had Tahfiz, dia menghadapi kesukaran untuk menghafal. Kerana sakit sawan ini, antara trigger dia, antara perkara yang tak boleh kena pada dia adalah stres. Jadi dia selalu kena. Sepanjang dia menghafal Al-Quran, dia melayan juga dia punya kerenah sakit dia tu, sehingga akhirnya dia berjaya menghafal Al-Quran dan masuk TV9, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok, kalau tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan pergi kat pusat matrikulasi kuis, kita ada letakkan cerita dia di TV9. Cerita dia, TV9 ada membuat liputan tentang dia sebulan atau 2 bulan sebelum dia meninggal dunia, tentang kejayaan dia menghafal Al-Quran walaupun dia itu menghadapi sakit yang agak kronik. Jadi yang di depan mata saya itu, dia sudah selesai. Kita tahu dia mati dalam husnul khatimah. Apa yang berlega-lega di kepala saya selepas itu, apa pula nasib aku? Dan saya nak panjangkan juga soalan itu kepada tuan-tuan, apa pula nasib kita semua? Kitalah yang merancang bagaimanakah kesudahan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kematian yang sebegitu, insya-Allah. Saya mendoakan tuan-tuan terus istiqamah dan tetap dalam jalan istiqamah, insya-Allah. Jadi sekian daripada saya. Setakat itu sahaja yang mampu untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan.
segala yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala salah silap itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.